Okay, kita mulalah Alright, so kita sambung daripada semalam. Yesterday kita stop until cari percentile. Okay, today kita nak sambung box and whiskers plot. Yang ni saya rasa awak tak pernah belajar lagi. Tapi dia very simple, ingat step awak boleh jawab dah. Alright, in the question dia memang clearly stated construct the box and whiskers plot. Awak tahulah itu soalan dia. Okay, ni ada dalam nota saya ni. Okay, ini gambaran dia lah macam mana rupa box and whiskers plot tu. Bahagian yang ada kotak tu, yang kat sini, yang saya tengah highlight kali hijau tu, dia ada, itulah garisan untuk Q1, Q2 dengan Q3. Ini yang kita panggilkan sebagai box plot. Alright, and then dia ada garisan lagi kat bawah tu, nanti kan kita tengok macam mana nak buat benda tu. Yang garisan tu, itu yang kita namakan dia sebagai whiskers. Alright, so gabungan dua benda tu, jadilah box and whiskers plot. Okay, and then yang lain tu kita tengok sekali lagi lah. Okay, dia punya shape fix Kalau box plot tu memang kena kotak macam tu. Whiskers memang straight line. Kita ada upper fence and lower fence. Fence ni memang dotted line macam tu. And then kita ada outlier. Outlier tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Bergantung kepada data. Okay, and then for outlier itself pun fix. Shape dia memang star macam tu. Bunga macam tu lah. Mesti bentuk yang macam tu. Kita tak boleh ubah bentuk. All the shape ni fix. Okay. So, this is the guided step. Dah ada 5 step kat situ. Saya pergi terus je lah. Nanti kita tengok satu-satu step nak buat apa. Okay. From box and whiskers plot pun, kita boleh interpret the data. Comment on the data itself. Bila dah lukis tu nanti, kita boleh lukis bukit atas kotak tadi tu. Okay, puncak kita mesti kat Q2. Maksudnya puncak bukit awak tu mesti kat median. Lepas tu nanti kita tarik pergi minimum, kita akan tarik bukit tu pergi maksimum. Nampaklah shape bukit tu nanti. Your distribution tu bentuk dia macam mana. So we still have 3 types lah. Symmetrical. Kita ada positive skewed. Kita ada negative skewed. Ini semua ada dalam nota kan. So saya terus pergi example 12 Macam mana kita nak draw box and whiskers plot. Okay, so we have to draw and then dia suruh comment. Itu standard lah soalan dia. Alright, so the table show the distribution of group A1T1 marks in quiz 1. Kita dah ada markah, kita ada number of student, automatic ini akan jadi frequency, F kecil ingat, and then cumulative frequency yang itu F besar. Okay, so first step, before start draw, kita mesti cari 5 item. Ini fixed step. Okay, so item pertama kita nak kena cari Q1. Semalam dah belajar dah nak cari Q1 dia mesti 1/4 of total data kita. Total data, awak nak tambah satu-satu boleh ataupun kita dah tahu dah hujung cumulative frequency tu. That is your N, total data kita. Alright, so 1/4 times with 48. Kat situ kita akan dapat berapa tu? 1/4 darab 48. 12. Dapat 12. 12 ke jawapan kita? Tidak. Tidak. Okey, kena ingat macam semalam. Ini observation yang ke 12. 12 observation. And then once again, since this is integer, kita tak boleh terus ambil dia. Dia mesti observation number 12 plus with our 13 observation divided by 2. Okay, observation yang ke-12 ada kat mana? Daripada table kita tu. Mana kita nak cari observation ke-12? Korang reti baca table tak? Dekat 2 ke? Dekat 2. Kat sini, betul. Okay, itu fungsi cumulative frequency dia nak tolong awak baca data. Kalau 7 ni maksudnya data pertama sampai data yang ke-7. Kalau 20 maksudnya data ke-8 sampai data yang ke-20.
So tadi kita nak data ke-12 dengan data ke-13. So dia ada kat 2 lah. Means that kita akan cari 2 plus 2 over 2. Dapat dah 2. So kebetulanlah nombor dia sama. That is for Q1. Settle. Next kita nak cari Q2. Median kita pula. So median will be half of 48. So kita akan dapat 24 kan kat situ. So 24th observation plus 25th observation sebab dia integer divided by 2. Okay, so sekarang data yang ke-24 ada kat mana tu? 2. Ada kat 2? 2 tu baru sampai 20. Dekat 3 yang kat sini. Sebab kat sini 29 maksudnya dia data ke-21 sampai data ke-29. Alright, so dia akan jadi 3 plus 3 over 2. Dapatlah 3. Kebetulan lagi sekali lah nombor dia sama kat situ. Okay, kita proceed next one, Q3. Okay, so Q3 would be third quarter of our observation data, sorry. So 3 over 4 times 48. Kita akan dapat kat situ 36. So 36 observation plus 37 observation divided by 2. Observation ke-36 ada kat mana? 4. Ada kat 4. Kat sini ni nampak ada 36 kan? Observation ke-37 ada kat mana? 5. Ada kat sini, betul. Alright. So data kita kat kali ni tak sama. So dia akan jadi 4 plus 5 over 2. Dapatlah 4.5. Okey ke? Okey. Okay dah Senang je kan yang ni. Dia kamu semalam je. Okay. Once kita dah dapat Q1, Q2, Q3, next kita nak cari upper fence dengan lower fence. Sebab tu tadi saya kata ada 5 item. Alright. So kita pergi upper fence dulu. Untuk upper fence, pagar atas, dia punya formula ni fix setiap kali macam ni. So Q3 plus with 1.5 times Q3 minus Q1. Q3 minus Q1 ni nama lain dia IQR. So certain reference book dia tak letak Q3 minus Q1. Dia terus letak 1.5 darabkan dengan IQR. Bolehlah benda yang sama. Okay. So kat sini pagar kita, fence ni akan betul dengan syarat Q1, Q2, Q3 kita kena betul dulu. Kalau kat sini awak dah cari salah, fence awak salah, habislah. Hancur terus box plot awak tu. So kena careful untuk cari quartiles tu, jangan salah. Alright, so Q3 masukkan tadi kita ada 4.5 plus with 1.5 times 4.5 minus 2. Okay, kira dapat berapa tu? $8.25. Semua orang dapat sama? Dapat. Dapat Okay, next kita nak cari last one, lower fence. Okay, lower fence pula formula dia fix Q1 minus 1.5 times Q3 minus Q1. Dia ubah sikit kat depan tu je. Kalau upper Q3, kalau lower Q1. Kalau upper mesti plus, kalau lower fence dia akan jadi minus. Kena ingat yang itulah. Tapi awak boleh tengok formula pun tak ada masalah. Jangan salah ambil formula je. So 2 minus with 1.5 of 4.5 minus 2. Jangan terkejut, jawapan boleh je dapat negatif kat sini. Walaupun data kita tak ada negatif. So dia dapat negatif kat situ. Negatif berapa? Negatif 1.75. Okay, good. Negatif 1.75. Okay. Settle dah cari 5 item ni. Kita dah boleh start draw box whiskers plot tu. Okay. So nak draw, benda pertama kita kena ada straight line. Number line macam tu. Straight line. Number line ni mesti provided with a proper scale.
Maksudnya kena ada skala kat situ. Dia tak boleh main jam-jam data je. Data lompat-lompat tak boleh. Okay. Macam mana nak tentukan scale? Awak kena tengok data awak sendiri dulu. Okay. Kita tengok data balik kat bahagian tu. Kita tengok data tu, markah kita daripada 1 sampai 9 kan? Maksudnya gap dia 111. So awak punya data punya number line pun kena gap dia 111. Ni saya rasa awak dah terror lah. Okay. Nak mula dari mana? Kena tengok lowest data kat situ. Walaupun kita lowest data ada 1, tapi tadi kat bahagian fence kita ada negatif. So negatif 1.75, saya ambil lagi rendah daripada tu lah. Negatif 2 saya mula. Lepas tu data yang paling tinggi 9. So saya ambil extra 1, number line saya akan berhenti dekat 10 . So mula negatif 2, stop kat 10, gap kita ada 111. Itu scale kita. Ini jarak dia awak punya tu awak buatlah pakai pembaris, nampak gap dia tu sama lah. Okay. Sebab nanti kalau gap kita tak betul, bentuk box plot kita tak betul. So kena hati-hati kat number line tu. Okay. Dah ke? Dah siap number line? Dah. Dah Okay. So sekarang kita dah boleh start lukis box plot. Box plot tadi ingat Q1, Q2, Q3 dalam bentuk kotak. So Q1 tadi 2, Q3 kita 4.5. So saya lukis kotak tu bermula kat 2. Alamak. Sekejap. Kotak tu ada kat 2, stop dekat 4.5. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Lepas tu Q2 kita dekat 3. Ada straight line kat situ lah. So awak yang sendiri lepas tu label. Tadi kita ada Q1. Q1 tu dekat 2. And then kita ada Q2. Q2 tu dekat 3. And then kita ada Q3. Q3 tu kat 4.5. Kotak tu garisan tu ikut Q1, Q2, Q3. Alright, settle dah bentuk tu. Next kita nak lukis pagar pula. Pagar tadi mesti dotted line. So dotted line upper fence 8.25. Yang ni agak-agak lah 8.25 tu kat mana tak kisah sangat. Dotted line garis putus-putus. Lepas tu label. Itulah awak punya upper fence. Kalau tak nanti orang tak tahu awak buat garis putus-putus tu sebab apa. And then lower fence negative 1.75. Okay. Bila pagar dah siap, next kita nak cari maximum dengan minimum value. Okay. Nak cari minimum dulu. Minimum value maksudnya data awak yang paling kecil sekali. So dalam table kita tadi, markah yang paling rendah berapa? 1. 1. Okey, itulah yang jadi minimum. Kat sini dia ada 2 shape. Tadi satu dalam nota dia tarik straight line je. Ataupun ada juga orang suka pakai dia buat bulat. So kat satu tu awak buat bulat. Itu kita label sebagai minimum. Lepas tu daripada bulat satu tu tarik je pergi box plot. Barulah boleh muncul whiskers. Okey. Next kita nak cari maksimum pula. Maksimum mesti data yang paling besar sekali. Okay. So tengok dalam table lagi sekali. Tadi markah yang paling tinggi berapa? 9. Okay, 9. Tapi kita tengok balik kat box plot kita. Kalau 9 ni awak tengok dia duduk luar pagar kan? 9 tu dalam outside pagar. Okay, yang tu kita tak boleh terima. Syarat minimum dengan maksimum dia mesti duduk dalam pagar. Inside your fence. So kalau tadi yang 9 tu dia outside pagar, dia dah tukar jadi outlier. Dia dah tak boleh jadi maksimum. So syarat maksimum dengan minimum, dia tak boleh langgar pagar. Awak langgar pagar, pagar awak roboh nanti. So sekarang kita kena pilih the next maximum. Maksudnya second highest data. Markah kedua tertinggi berapa tadi?
8. Okey, 8. 8 duduk dalam pagar. Maksudnya 8 yang akan jadi maksimum sekarang. So, dah siap minimum maksimum? Siaplah awak punya box and whiskers plot. Dah? Dah ke? Sudah. Dah, alright. Next dia suruh komen. So kalau komen tadi kita kena lukis distribution atas box plot tu. So ingat puncak mesti kat Q2. Lepas tu kita tarik dia turun bukit tu dia pergi minimum. Lagi satu dia turun tu kat Q3 tu dia pergi maksimum. Ini kalau orang suruh ni bukit ni saya sebut bukit-bukit. Nama dia bukan bukit kau. Nama dia distribution. Okay. So based on this distribution, apa komen kita? Positively skewed. Very good. Betul. Positively skewed. Sebab awak nampak lah bukit awak tu panjangnya, ekor dia tu ke arah positif. So boleh komen positively skewed. Ataupun boleh juga awak tengok ekor bukit tadi tu ke arah kanan kan. So kita boleh juga komen skewed to the right. Dua-dua komen tu kita terima. So itu sahaja cerita untuk box plot. Ada soalan? Okay. Tak ada Okay je. Alright. Settle lah. Ini ada simple macam ni je. Cari 5 item lepas tu lukis. Ingat shape. Dia punya fixed shape tu jangan tukar-tukar lah. Boleh saya proceed? Boleh. Boleh. Okay. Example 13 benda yang sama. Awak buat. Saya tinggalkan. Nanti next class saya masuk. Saya nak tengok. Box plot awak tu mana rupa. Okay. Example 13 saya skip Nanti saya nak check awak punya box plot sendiri. Okay, Miss. Okay. So, settle dah. Next kita nak masuk. Kita ulang balik. Semalam kita dah belajar mean, median, mode, percentile, quartile. 5 benda tu. Tapi semalam kita baru belajar untuk ungroup. Data kita tak ada interval. Sekarang, 5 benda tu kita nak belajar tapi semua dalam bentuk group. Maksudnya berlaku kelas interval. So, all those things ada kena pakai formula. Okay, kita mula dengan mean dulu. So, untuk mean, formula dia summation of fx divided by summation of f. Okay. F dengan X tu semalam awak dah jumpa juga tapi berbeza. Semalam X tu data, F tu frekuensi. Tapi untuk hari ni, F tu frekuensi tapi X ni dia dah tukar. Dia dah jadi midpoint. Dia bukan pasal data awak lagi. Sebab kita punya data tu ada kelas interval. So bila ada interval, data kita dari sini ke sini. Kita tak boleh nak ambil data tu berapa, kita kena cari titik tengah data kita untuk setiap satu tu. Okay. So kita terus jawab soalan ya. Alright. Calculate the mean of a life content of 40 batteries. So maksudnya ni dia dah tolong bagi tahu dah 40 batteries ni automatic akan jadi total frekuensi kita. Summation of F. Nak ni maksudnya bahagian bateri ni F kecil frekuensi. Awak total up tu semua nanti awak akan dapatlah 40. Okay. So kita dah ada yang tu. Sekarang kita tinggal nak cari X dulu. Midpoint kita. Macam mana nak cari midpoint? Tambah bagi dua. Tambah bagi 2. Siapa yang kita nak tambah bagi 2 tu? Kelas interval. Kat bahagian kelas interval tu tambah bahagi 2 je. Okay. So yang untuk first ni contohnya 1.5 tambah 1.9 bahagilah 2. Dapatlah 1.7. Okay. So semua orang tak ada masalah yang nak cari midpoint. Saya pergi laju je lah ni. So kita akan start dengan 1.7. After that 2.2, 2.7, 3.2, 3.7, 4.2, 4.7.
Okay. Dah ke? Dah. Dah, alright. Next kita nak cari mean dan terus. So, ikut formula tadi, summation of fx divided by summation of f. Summation f kita dah ada 40. Summation fx ni macam mana nak cari? Sebenarnya darabkan satu-satu, lepas tu tambahkan dia. Saya tunggulah awak tekan kalkulator. Darab satu-satu ni, lepas tu tambahkan dia. Dapat berapa? Dah ke? Ada orang dah dapat? 0.63. 0.63? Ni, yang atas ni. F darab X tambahkan semua sekali. Oh. Sekejap. Macam salah tekan je. 136.5. 136.5. Okey. So 136.5 bahagikan dengan summation F kita 40. So dapat berapa jawapan? 3.41. 41? 25. 25. Okey. Alright, settle untuk mean. Okay, itu one of the option, awak tekan satu-satu. Okay, second option, kita boleh masukkan table ni dalam calculator. Korang tahu tak? Masukkan table ni dalam calculator. Tak tahu. Tak tahu. Tak ada orang tahu ke? Alah siannya. Hai. Tak ada. Kejap Saya buka calculator jap dengan harapan korang boleh nampak. Saya pakai yang ClassWiz dulu Kelas korang ramai pakai ClassWiz kan? Okay. Sebentar ya. Okay. Keluar ke calculator? Keluar. Alright. So first step tekan shift menu. Lepas tu tekan bawah. Kita nak ambil nombor 3 ni, statistik. Tekan nombor 3. Lepas tu dia akan tanya frekuensi on off. Kita nak onkan frekuensi tu tadi. F kecil tu kan kita nak onkan dia. So tekanlah nombor 1 on. Dah ke yang tu? Saya ulangi sekali. Shift. Lepas tu tekan menu. Tekan bawah. Pilih nombor 3 statistik. Lepas tu dia akan tanya frekuensi on off. Kita nak on. So ambil nombor 1 on. Okay, settle. Okay, next. Kita tekan pula button menu. Lepas tu kita ambil nombor 6. Nombor 6 tu cerita pasal statistik juga. So ambil nombor 6. And then kita ambil nombor 1. One variable. Keluar tak table? Keluar. So X tu awak punya midpoint. FREQ tu kita punya frekuensi. Okay, cuba kita masukkan data tadi tu. X tu masukkan awak punya midpoint. F tu masukkan frekuensi. Dah ke semua orang? Dah masuk data dah? Dah. Okay. Lepas tu, sekarang next kita pergi kat button ni. OPTN tu. Bawah button shift. Ada OPTN. Tekan button tu. And then kita ambil one variable calculator. Nombor 3.
Keluar tak list panjang-panjang kat situ? Wah. Okey, kat situ dia dah tolong kita cari jawapan. Tapi kalau kita punya jawab, kita kena tunjuk jalan kerja kan. So first tu dia dah bagi X bar 3.4125. Itulah min yang kita dapat tadi kan. Dia dah ada jawapan kat situ. Okey. Barisan kedua, summation of X. Itu sebenarnya summation fx kita. Yang awak dapat tadi lah. 136.5. Lepas tu baris ketiga, summation of X squared. Itu summation fx squared. 43 lah, 4.75. Itu nanti kita nak pakai kat tempat standard deviation. Standard deviation nanti dah jadi senang. Step macam ni dia dah tolong kirakan fx dengan fx squared. Awak jadi lagi cepat lah instead awak tekan satu-satu kat dalam calculator tu. Okay, so ini one of the other option lah. Masukkan table, dia tolong kira summation fx berapa, summation fx squared berapa. And then min pun dah ada kat atas tu, jawapan dia berapa, so that awak boleh check lah min yang awak cari sebenarnya betul ke tak betul. Okay. 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 So kita sambung. Itu tadi baru min. Dah settle min. Next kita masuk mode pula. Okay. Kalau mode semalam nak cari senang highest frequency. Tapi sekarang mode kita ada dalam table. So bila dalam table kita tak boleh terus nampak je. Kita memang kena pakai formula. So formula yang ada kat sini. LB. LB tu untuk lower boundary. And then kita ada D1. D1 tu difference between mode punya frekuensi tolak previous. Nanti kita tengoklah tengok dalam calculation, tengok kat table lagi senang sebenarnya. Okay, D2 pun difference juga. Nanti kita tengok difference apa. And then C tu class width ataupun size of your class lah. Alright, so saya nak pergi fokus kepada lower boundary dulu. Okay, sebab untuk boundary kita ada dua je kategori. Saya tarik ke tepi sebentar. Okay. Cara nak menentukan boundary. Sebab nanti kat mode, median, quartile, percentile semua ada pasal lower boundary ni. Kalau boundary awak salah, awak akan bermasalah. Okay. Kita pergi jenis yang pertama Interval yang pertama ni, contohnya saya bagi data, saya create sendiri je. First saya ada 15 up to 19. After that saya ada 19 up to 24 lah contohnya. Okay. Ini contoh interval yang saya ada. Bila kita tengok kat sini, first dia stop kat 19. Second dia sambung balik daripada 19 tu. Maksudnya kat situ interval kita bersambung. Bila bersambung macam ni, yang bahagian bawah ni, kiri, kita terus jadikan dia lower boundary. Yang bahagian kanan, kita terus jadikan dia upper boundary. Itu case pertama. Okay, next kita nak masuk case kedua. Interval juga. Okay, first saya ambil 15 up to 19. Second tu dia jadi 20 up to 24. Okay, kalau kita perasan kat sini, data kita tak bersambung. Untuk yang first dia berhenti dekat 19. Lepas tu second interval dia sambung pula dekat 20. Okay, bila case macam ni, lower boundary kita mesti tolak 0.5. So 20 minus 0.5. So dia akan jadi 19.5 kat situ. Upper boundary pula, kita kena tambah 0.5. So 24 plus with 0.5. So upper boundary akan jadi 24.5. So careful antara dua jenis ni. Bila masa nak kena tolak 0.5, bila masa tak perlu tolak 0.5, awak memang kena tengok sendiri daripada interval yang soalan bagi. Dia boleh bagi, ada dua jenis ni lah, macam-macam dia boleh bagi. So lower boundary kena hati-hati. Kalau lower boundary salah, automatik terus salah lah semua nanti. Okey ke? Okey. Okey saya sambung Dah ke ni? Boleh proceed? Boleh, Miss. Boleh. Alright, so kita sambung tadi example seterusnya. Kita nak cari mode. Example 15. Okay. Find the mode of frequency distribution given below. Okay. So, nak cari apa-apa, first kita kena cari kelas je dulu. So, sekarang ni saya nak kena cari kelas mode. So, tengok kat bahagian frequency. Kelas mana yang ada the highest frequency?
33.4. Okay, good. Yang kat sini ni kan ada highest frequency dia 35. Automatic class mode kita dekat situ lah. 30 up to 34. Alright. So dah dapat class mode, baru kita boleh start cari mode. So saya salin semula formula kat atas tu. Awak tak payah salin pun tak apa. Okay, so sekarang kita nak cari satu-satu. Kita start dengan lower boundary dulu. So lower boundary kita sekarang ni tadi 30 hingga 34. 30 tu perlu tolak ke tak perlu tolak 0.5? Perlu. Perlu tolak Okay, tengok kat situ lah awak nampak data awak tak bersambung. So you have to minus 0.5. So kita akan take 29.5 plus with okay, D1. D1 ni frekuensi class mode tolak frekuensi sebelum. Maksudnya kat situ 35 tolakkan dengan 22. Dapat berapa? Kalau kita tolak 35 tolak 22. 7. Dapat 7. Ya betul. 13. Mana dapat 7 tu? Salah tekan Alamak. Okay. Next, kita nak cari D2 pula kan. Tadi dia D1 over D1. Saya salin balik D2. Okay. D2 dia ada way around pula. Frekuensi class mode tolak frekuensi after class mode. Dia tolak orang bawah pula. Nak cari D1 tolak orang atas. Nak cari D2 tolak orang bawah. So 35 tolak 20 dapat 15. Okay, good. 15. Okay. And then last step kita kena darabkan dengan C. C tu tadi size class. Macam mana kita nak cari size class? Awak kira pakai jari. Awak kira pakai jari. Okay, kira pakai jari 30 pergi 34. Berapa? 5. Dapat 5. Alright. Nak kira pakai jari boleh. Tapi kalau size kelas tu besar sangat, konsep dia sebenarnya upper boundary tolak lower boundary. So kalau kat sini tadi 34.5 tolaklah dengan 29.5. Dapatlah 5. Okay. After that, tekanlah kalkulator satu-satu. Cuba tekan kalkulator dapat berapa jawapan. 31.82. 31.82. Okey. Setuju semua orang dapat jawapan yang sama? Setuju. Okey, settle untuk mod. Itu je mod dia punya cerita. Masuk formula confirm dapat jawapan. Okey. So ingat bila ada interval kena pakai formula. Ramai sangat kat sini dia ambil macam konsep biasa. Frekuensi 35. Dia pun jawab 35 tu jadi dia punya mod. Mengarut lah. Okey. Lagi satu. Cara lagi satu kita nak make sure jawapan kita betul. Kita tadi pentingnya kelas mod kan? Okey. Tadi kelas mod kita 30 sampai 34. Maksudnya jawapan kita mesti dalam range tu. So tadi kita dapat 31.82. Betul lah tu. Kalau lah contoh awak letak kelas mod tadi 30 sampai 34, ala-ala jawapan awak contohnya 42.7 lah contoh situ. Dah keluar daripada kelas mod tu kan? Jawapan awak confirm dah salah lah tu. Baiklah awak pergi check balik apa yang something wrong. Jawapan kita mesti in the range of our class. Dia tak boleh keluar range. Alright, kita pergi seterusnya median pula. Yang tu atas tu penerangan dia. Kita pergi jawab soalan terus lagi senang. Okay. So, example 16, we have to find the cumulative frequency and calculate the median. Okay, sini dia dah tolong guideline kan sebenarnya. Nak jawab median, memang first kena cari cumulative frequency dulu. Walaupun soalan tak minta, memang kita kena cari. So, ingat kalau frekuensi huruf kecil, F kecil, cumulative F besar. Okay, macam mana nak cari cumulative frequency? Tambah-tambah. Tambah-tambah. Semua orang ingat tambah-tambah tu kan tak ada masalah. So saya terus tambah je. So kita akan start dengan 1, 4, 9, 16, 29, 38, 45, 48, 50. Okay. Nak double check, awak boleh tambahkan semua balik juga frekuensi. Awak pun akan dapat 50 juga kat situ. Next, kita dah boleh cari median. Okay, untuk nak dapatkan median ataupun Q2, saya salin balik formula kat atas tadi.
Kalau dulu saya risau juga. Ini kena particular sikit nak. Sebab exam nanti exam dia bagi macam ni je. Awak kena tahu masuk apa. Tapi sebab ni dah tinggal masuk assignment. Awak boleh tengok nota. Jangan salah masuk je lah. Tak payah hafal pun. Okay. So kita start dengan LK. LK tu sama konsep macam tadi. Lower boundary sebenarnya. So nak dapatkan lower boundary, kita kena cari dulu class median. Class median maksudnya data yang tengah-tengah. Frekuensi kita ada 50. Maksudnya tengah-tengah dia 25. So 25 ada kat mana? Kelas interval dia yang mana? 21 hingga 25. 21 hingga 25 sebab kalau tengok kat situ awak punya cumulative frequency 29 kat situ. Maksudnya 17 sampai 29 dekat situ. Automatic ni akan jadi kelas median. Okay. Alright, so kita start. LK tu sama lower boundary. Kat sini data tak bersambung lagi sekali. Maksudnya lower boundary kena tolak 0.5. So dia akan jadi 20.5 plus with N over 2. N tu sebenarnya frekuensi lah data kita tadi. 50 bahagilah 2. Nak tulis 25 pun boleh, tak ada masalah. Okay. Next kita tengok kat situ dia tulis F besar. Tadi saya cakap dah F besar tu sebenarnya cumulative frequency. Lepas tu dia tulis tolak 1. Maksudnya kat sini kita kena ambil cumulative frequency before class median. So class median kita tadi kat situ. Cumulative frequency sebelum dia. So kena ambil atas dia. Maksudnya kita kena ambil 16. Okay. Divided by frekuensi dia sendiri. Sebab FK je kan tak ada tolak 1. K tu kelas median kita lah. K tu kelas median Saya bulatkan kat situ. Okay, so cumulative frequency, frekuensi dia sendiri 13. And then darabkanlah dengan size kelas 21 nak pergi 25. Samalah kita dapat 5. Ataupun kalau awak confused buat upper boundary tolak lower boundary. 25.5 minus 20.5 dapatlah 5. Next, tekanlah calculator. Tekan calculator dapat berapa? $23.96. 23.96. Setuju ke semua orang? Setuju. Setuju. Okay. Once again kita boleh double check kan tadi. 21 sampai 25. Jawapan kita 23. Ada dalam range. Tu dah betul lah tu. Kalau tiba-tiba jawapan terkeluar daripada tu, alih-alih dapat 27 ke? Something wrong lah tu. Okay. Settle untuk median. Next kita nak masuk kuartal dengan persentil. Okay. Kuartal dengan persentil ni dia sama je formula dengan median. Beza dia kat tengah-tengah sikit je. Kalau median tadi N over 2. Kuartal kat sini. Yang tempat lain dia semua sama. So kan kat situ, kalau nak Q1, 1/4. Nak Q2, 1/2. Q3, 3/4. Kita ubah kat situ je yang saya highlight colour kuning. Yang lain semua sama. Lower boundary, cumulative frequency before, bahagi dengan frekuensi, darab size class. Okay. Untuk percentile pula, dia beza kat bahagian tu juga. Cuma kalau percentile dia kena per 100. Tengoklah soalan minta apa. Kalau soalan minta 67, P67. So 67 per 100. Macam tu je beza dia. So kita terus proceed. Yang ni highlight dia lah nama dari segi nama So kalau first quartile Q1 dia akan sama dengan 25th percentile. So Q1 sama dengan P25. Sebab 25 per 100 kalau simplify dapatlah 1/4. Median or Q2 would be 50th percentile. So Q2 akan sama dengan P50. And then third quartile Q3 akan sama dengan P75. Interquartile range macam yang saya dah cerita semalam, dia boleh guna notation IQR, it's fixed. Q3 minus Q1. Alright, kita pergi example 17. For the frequency distribution given below, find the median quartile, third quartile, interquartile, P10, P70. Banyak tu dia minta.
Okay, kita pergi cari satu-satu. Ingat, first step mesti cari cumulative frequency dia dulu. So, cumulative frequency patutnya awak tak ada masalah. Tambahkanlah satu-satu macam biasa. So, kita akan start dengan 4, 15, 35, 80, 105, 117, 120. Okay. Settle, kita dah boleh cari satu-satu. Kita start dengan median. Cari kelas median dulu. Kelas median duduk kat mana sekarang ni? 120 bagi 2, 60. 60 ada kat mana? 40, 49. 40 hingga 49. Ya. Kat situ 40 hingga 49 baru 35. 59. Ni lah kan ada kat 60 ni. Dia ada kat situ. So itu awak punya kelas median. Okay. Kelas Q2. Alright. Penting kat situ awak label so dia awak tak tersalah nanti nak ambil cumulative frequency sebelum, frequency selepas. Okay. So saya dan Mia kita tadi nak cari dua benda kan. Cumulative frequency before kita akan jadi 35. Frekuensi kita akan jadi 45. Lower boundary sekarang kena tolak 0.5. Ingat tiga benda tu, so kita dah boleh masuk dalam formula untuk median. So median or Q2 akan jadi, tolak tu so jadi 49.5 plus with N over 2. So tadi kita dah dapat 120 over 2. Nak tulis 60 terus boleh, tak ada masalah. Minus with 35 divided by 45 times with your size class. Kat situ 50 pergi 59. So 10 size class kita. Jangan buat 59 tolak 50 dia mesti boundary. So 59.5 minus 49.5. Baru awak boleh dapat size class yang betul. Okay. Lepas tu tekan calculator. .06. 55.06. Okay. Settle. B pula. Boleh? Saya pergi B terus. Boleh. Alright, kita nak kena cari Q1. So Q1 1/4. 1/4 darabkan dengan 120. So kita akan dapat kat situ 30 lah. Observation yang ke-30 kan. Observation yang ke-30 akan ada dekat atas tu lah. 40 hingga 49. Itu kelas Q1 kita. Alright. So lagi sekali kita ingat dua benda tadi. Kita punya frekuensi nak kena ambil kat sini 20. Cumulative frequency before 15. Lower boundary kena tolak 0.5. Okay. So Q1 akan jadi 39.5 plus with 120 divided by 4 minus with 15 divided by 20 darab dengan 10. Dapat berapa? 47. Tepat tak ada perpuluhan. 47. Okay, tepat. Next one, kita nak cari Q3. Ni dia dah jadi bosan dah ni. Saya pergi dengan lajunya. Okay, Q3 3/4 darab 120. So 90 dia akan ada bawah Q2 tadi. Sini. Okay, awak kira lah saya bagi masa. Q3 dapat berapa?
Ada orang dapat jawapan dah? Tujuh tiga poin lima. 73? Macam lain macam je. Oh lain Sekejap. Sebab tadi kelas dia 60 sampai 69. Dah terkeluar kelas dah. Ada. Kan? 1.8. Lima 5.83. Berapa? 51.5. Ha. 63.5. Macam-macam jawapan korang dapat ni. Okey. Saya rasa yang ni yang betul. 63.5. Sebab tadi kita dah tengok, ingat saya cakap jawapan kita mesti dalam range kelas. Sekarang kelas kita 60 sampai 69 kan? Dia mesti dalam range tu. So tadi yang lelaki tu siapa saya tak perasan, dia jawab 50 something. Dah keluar range juga. Confirm tak betul tu. Cuba tekan kali baik calculator awak tu. Salah tekan calculator kot. Double check kat situ. So should be 63.5 lah. Okay. Next, D. Dia minta interquartile range. Interquartile range is fixed. Q3 minus Q1. Ni bergantung lah. Kalau tadi Q3, Q1 awak salah. Kat sini pun awak buang markah je sebenarnya. Hati-hati tekan kalkulator. So 63.5 minus width 55.06. Dapat berapa? 8.44. Salah. Saya salah ambil data. Minta maaf. Saya pergi ambil Q2. Saya pun salah sekejap. 47 lah Q1 kita tadi. 16.5. 16.5. Okay. Semua orang ikut cakap Dalila lah ni. Percaya Dalila Percaya. Okay, kita pergi yang terakhir. P10 dengan P70. Okay, P10. Saya naik atas balik kejap, cari table. Okay. P10 maksudnya 10 per 100 darab 120. So kita kena cari data kita yang 12. So 12 maksudnya ada kat atas ni lah. 30 hingga 39. 12 ada kat situ. Situlah kelas P10 kita. Okay. So yang lain sama kan? Dia punya tu je kena ingat nak ambil apa. So kita kena ambil cumulative frequency before dia 4. Frekuensi dia 11. Lower boundary kena tolak 0.5 tadi. Okay. So P10 would be equal to 29.5 plus with yang kat sini tadi kita apa yang awak kira lah 10 per 100 darab 120. Nak tulis 12 pun boleh, tak ada masalah. So minus frequency before, cumulative frequency before tadi 4 divide by frequency itself 11 times size class 10. Dapat berapa? Dapat berapa? Lamanya korang kira. 36.7. 36.7. 7. 7. Setuju? Setuju. Setuju. Okay. Last one. Kita nak cari P70 pula. So 70 per 100 darab 120. Dapat berapa? 70 per 100 darab 120. 84. 84. So 84 ada kat mana? Dekat kelas mana? 84.
66.9. 60 hingga 69 ni kan. So kelas dia sebenarnya sama dengan kelas Q3. Rasa tak? Dia sama dengan kelas Q3. Asal. Okay. So kita bolehlah ikut yang Q3 ni tadi. Cuma kat bahagian yang saya highlight colour kuning ni. Itu je berbeza. Sebab tadi yang tu kita kira 70% darab 120. Kalau Q3 34. Item dia yang lain semua akan sama lah. Lower boundary still 59.5. Yang saya highlight kuning tu dia dah tukar jadi 70 out of 100 times 120. Tadi 84. Cumulative frequency before fix 80 kat situ. Frequency 25. Darabkan dengan size kelas. Okay, lepas tu tekanlah calculator. Dapat berapa? 60? 61.1. 61.1. Okey. Harapnya semua orang dapat lah. Melainkan kau rasa malas sangat nak tekan kalkulator. Itu je lah masalah kat topik ni sebenarnya. Awak rajin tekan kalkulator, awak tak ada masalah. Awak boleh je dapat jawapan. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Kita stop kat situ hari ni. Habis dah. Esok kita masuk last part. 6.3 pula. Yang tu pun sikit je set pasal standard deviation je sebenarnya. Okay, so thank you class. Kita jumpa esok. Esok online juga Google Meet juga ya. Okay, Miss. Okay, thank you Okay. guys. Thank you, Miss. Thank you, Miss.